A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurul Syazwani binti Rosmawi. Saya ingin menjawab persoalan daripada seorang kakak yang bertanya dari Sabah. Ringkasan soalan yang ditanya adalah, arwah adalah seorang wanita. Beliau ada wang KWSP sebanyak 125,000. Bahagian faraidnya bagaimana sekiranya waris yang ditinggalkan adalah, okey, pertama sekali listingkan semua waris yang ada. Okey, waris yang ada adalah suami, 2 orang anak perempuan, saudara seibu sebapa lelaki dan saudara seibu sebapa perempuan, iaitu adik-beradik kandung. Ada adik-beradik kandung lelaki seorang, adik-beradik kandung perempuan 2 orang, dan ada saudara sebapa perempuan seorang, maknanya adik-beradik satu bapa tapi lain-lain ibu. Okey, bagaimanakah pengiraan faraid ini? Okey, apabila kita telah listing dan semua semua bahagian faraid, semua ahli waris faraid ini, kita tuliskan pula bahagian faraid masing-masing. Okey, suami akan dapat 1/4. Bagaimana? Kenapa suami dapat 1/4? Suami mendapat 1/4 disebabkan arwah ada anak. Kita boleh tengok dalam surah An-Nisa ayat ke-12. Okey, seterusnya untuk anak perempuan 2 orang ini dia lebih daripada 1 orang, maka anak perempuan akan dapat 2/3. Kenapa 2/3? Anak perempuan mendapat 2/3 sebab mereka sahaja anak yang ada, mereka menerima secara fardu. Mereka tak ada anak lelaki yang menjadikan mereka menerima secara asabah, maka mereka mendapat bahagian secara fardu 2/3 dibahagi sama rata antara mereka. Okey, untuk saudara seibu sebapa lelaki dan saudara seibu sebapa perempuan, mereka ini adalah adik-beradik kandung, maka mereka akan dapat asabah. Untuk adik-beradik lelaki 2 bahagian, untuk adik-beradik perempuan 1 bahagian. Untuk menyenangkan kita, saya suggestkan untuk untuk tulis berapa bahagian di tepi ini. Kalau lelaki 2 bahagian, untuk perempuan 1 bahagian. Okey, seterusnya kita selesaikan bagaimana kita nak samakan dua-dua penyebut ini, dua-dua penyebut di bawah ini. Ini 4, ini 3. Bagaimana? Jadi kita darabkan sesama mereka. 1/4 darab dengan 3 sebab ni 3, ni 2/3 darab dengan 4. Maka untuk suami akan dapat 3/12. Untuk anak perempuan akan dapat 8/12. Di sini saya telah asingkan terus. 8 ni saya bahagikan dengan 2 terus untuk anak perempuan pertama dan anak perempuan kedua. Jadi anak perempuan pertama dapat 4/12. Begitu juga dengan anak perempuan kedua dapat 4/12. Maka baki iaitu asabah ada 1/12. Bagaimana saya dapat 1/12? 3 campur dengan 4 jadi 7. 7 campur dengan 4 jadi 11. 11/12. Maka kat sini 12/12 saya tolakkan dengan 11/12 ini. Jadi 1/12 adalah hak faraid untuk adik-beradik. Bolehkah 1/12 ini nak dibahagikan kepada adik-beradik? Tidak dapat, tuan-tuan dan puan-puan. Maka apabila tidak dapat, kita dah tulis kat belakang ni, kita dah tulis untuk bahagian faraid masing-masing, dah tulis. Jadi kat sini ada 4 bahagian sebab anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian, jadi 4. Kat sini 4 ni saya terus naikkan di sini. 4 saya naikkan di sini, jadi 12 untuk penyebut yang sebelum ini, 12 darab dengan 4 jadi 48. Untuk bahagian suami juga saya darabkan, jadi 3/12 ini darab dengan 4 jadi 12/48. Untuk anak perempuan pertama dan kedua saya darab dengan 4 juga. 4/12 darab dengan 4 jadi 16/48. Anak perempuan kedua juga 16/48. Dan untuk anak lelaki, bukan anak lelaki, untuk saudara seibu sebapa lelaki ini, 2 ini saya darab dari sini. Bahagian 2 darab dengan 1 ini, 2 darab dengan 1 jadi 2. Dan bahagian untuk penyebut ni saya tulis 48. Jadi 2 darab dengan 1 jadi 2/48. Untuk untuk saudara seibu sebapa perempuan, 1 darab dengan 1, 1 ini darab dengan 1 jadi 1/48 untuk saudara seibu sebapa perempuan yang pertama, saudara seibu sebapa perempuan yang kedua juga 1/48. Apabila kita tambah maafkan saya, apabila kita tambah, nilainya akan jadi 48/48. Bagaimanakah pula kita nak tahu nilai KWSP ini?
nak dibahagikan kepada ahli-ahli waris ini. Okey. Di sini semua yang final ini, yang terakhir ni 12/48 darab dengan nilai harta yang ditinggalkan iaitu KWSP ini. Jadi untuk suami akan dapat, suami dapat 31,250. Untuk anak perempuan 16/48 darab dengan 125K ini, jadi 41,667 untuk anak pertama, anak perempuan yang pertama, dan anak perempuan yang kedua juga dapat 41,667. Dan untuk saudara seibu sebapa lelaki 2/48 ini darab dengan 125K 125,000, jadi saudara seibu sebapa lelaki dapat RM5,208. Dan untuk saudara seibu sebapa perempuan 1/48 darab 125K, jadi RM2,604 untuk saudara seibu sebapa perempuan, dan RM2,604 untuk saudara seibu sebapa perempuan yang kedua. Maka apabila kita tambah semua ini, nilai akan jadi RM125,000. Okey, kenapakah saudara sebapa perempuan ini tidak dapat? Kenapakah dia terhalang? Disebabkan adanya saudara yang lebih dekat, iaitu adik-beradik kandung. Apabila ada adik-beradik kandung, adik-beradik sebapa akan terhalang, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita akan tengok siapakah waris yang lebih dekat pertalian darahnya, siapakah waris yang lebih dekat nasabnya dengan arwah. Okey, saya harap video kali ini membantu kepada semua yang memerlukan, terutamanya kakak yang bertanya di WhatsApp itu. Okey, semoga ia bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.